Saya nak cerita sikit berkenaan dengan satu fenomena dipanggil sebagai fenomena menormalisasikan gerakan ataupun cara hidup LGBTQ. LGBTQ, whatever letter that comes after that, plus. Okay? Baru-baru ni kecoh di, kalau tak silap saya, Qatar atau di UAE ya, berkenaan dengan seorang pemain bola terkenal daripada Mesir bernama Abu Tharika. Dan Abu Tharika ni, sewaktu saya di Mesir dulu, memang nama dia besar. Kalau macam Singaporean tu Fandi Ahmad lah. Fandi Ahmad. Kalau dekat Mesir, Abu Tharika. Dan sampai sekarang nama dia masih harum, bukan kerana dia hebat dalam bermain bola sepak sahaja, tetapi dia punya peribadi, orang kata mulia, dan dia seorang yang alim. Dia ada degree dalam bidang falsafah daripada Cairo University. Tak tahu macam mana boleh jadi pemain bola. Dan dia, kita kata, ada strong opinions of things tentang isu Palestin, kan. Dia tidak segan silu untuk membawa pendirian Islam ke dalam media, walaupun ketika dia berbicara berkenaan dengan bola sepak. Sebab ni baru-baru ini EPL ataupun English Premier League, iaitu lig terbesar di dalam dunia, sedang mengadakan sebuah kempen dipanggil sebagai Rainbow Laces ataupun Rainbow Lace, di mana ke-20 pasukan yang ada dalam Premier League itu diwajibkan dalam beberapa game mereka untuk memakai tali kasut rainbow sebagai lambang menyokong gerakan LGBTQ, menyokong dan memperjuangkan inclusivity. Maksud dia untuk memberitahu golongan LGBT ni bahawa anda tidak akan lagi didiskriminasi di dalam permainan bola sepak. Okey? Dan bukan saja bola sepak lah, dalam apa saja arena dalam kehidupan. Jadi Abu Tharika sebagai seorang football pandit, ya, sebagai seorang komentator bola yang sentiasa dijemput untuk komen tentang perlawanan, dia tegur secara terus terang di sebuah channel dipanggil beIN, BEIN. Ini di beIN Sport, dimiliki oleh Qatar, kalau tak silap saya. Dimiliki oleh Qatar. Dan beIN ini ada lesen untuk memaparkan ataupun menyiarkan EPL. So Abu Tharika mengkritik gerakan ini, mengkritik kempen ini, dan dia menukil ayat Al-Quran, dan dia menyeru kepada pemain-pemain bola Islam untuk tidak melakukannya, ataupun paling tidak melakukan sesuatu menyuarakan ketidaksetujuan mereka. Dan bagi saya, ini bukan hanya usaha pemain-pemain bola Muslim, tetapi juga peminat-peminat bola sepak beragama Islam. Jangan kita tolak semua dekat bahu mereka, sebab the stakes are high for them, not that high for fans. Stakes tu, risiko dia besar untuk mereka berbanding dengan kita. Jadi seruan saya adalah semua pemain-pemain Muslim, atau bukan sekadar Muslim, Kristian sekalipun, ataupun mereka-mereka yang berpegang kepada agama tradisional yang belum lagi dirosakkan oleh gerakan liberalisme, Hindu yang tradisional, Kristian yang tradisional, Yahudi yang tradisional, tak kira agama apa sekalipun, yang jelas-jelas yang kita tahu dalam semua agama mengharamkan LGBTQ lifestyle. So bukan hanya seruan ditujukan kepada umat Islam, tetapi semua manusia yang ada akal yang waras untuk lakukan sesuatu, sama ada boykot ataupun tidak. Kalau saya haramkan diri saya untuk saksikan perlawanan itu specifically. Saya haramkan, saya tak jemput orang untuk boykot. Jangan salah faham. Saya mengharamkan ke atas diri saya untuk menyaksikan perlawanan di mana mereka memakai the rainbow lace itu. Dan seruan saya kepada pemain-pemain Muslim dan juga peminat-peminat bola Muslim, tak kira di mana anda berada, anda di UK ataupun di negara Arab ataupun di Malaysia ataupun di Indonesia, di tanah Melayu sekalipun, something must be done. At least say something. At least itu paling kurang. Okey? Ustaz, saya tak boleh nak cakap apa-apa Ustaz, saya orang biasa. Oh, sekarang semua dah ada social media. Kan, awak sudah diberikan platform. Jangan nak main alasan, Ustaz, saya benci dengan hati saja Ustaz, tak apa. Kan, wadzalika adhaful iman, Nabi kata kan. Siapa nampak kemungkaran, tukar dengan tangan, dengan kuasa. Kalau tak ada kuasa, tukar dengan lidah.
Kalau tak ada kuasa lidah juga, tukar dengan benci dengan hati. So jangan kita senang-senang ambil option yang ketiga hanya kerana kita rasa kita tidak ada kuasa dan kita ni bukan orang alim, kita ni tidak ada kemampuan bercakap, tapi hari ini hampir semua orang sudah ada platform untuk menyuarakan pandangan. Okay, so there's no excuse anymore. Kita 1.2 billion strong, 1.6 sorry, some say 1.6. We are a very strong ummah. Takkan kita tak boleh buat tekanan sikit pun. Dan pemain-pemain bola Islam kita sekarang ni world class dan among the best players in the world. Among the best players in the world. So tekanan tu boleh diberikan dengan kuat sebenarnya. Tekanan tu boleh diberikan dengan kuat. Jadi usaha normalisasi ni sedang berlaku secara global. Menormalkan. Kalau dulu gerakan LGBTQ ni abnormal, hari ini sudah cuba dinormalisasikan. Mereka tak minta, apa kata kita halalkan. Umat Islam, kamu kena halalkan LGBTQ. Ya, orang tidak sebodoh itu, walaupun ada suara-suara yang sudah bercakap sebegitu. Tetapi strategi mereka adalah menggunakan istilah normalisasi and inclusivity. Inclusive. Make sure that you include them in your daily activities, in the nation punya activities, and normalize it. Normalize it. Kita umat Islam ni is the last bastion for humanity. Ini nak kena ingat. Yang paling kuat menentang gerakan LGBTQ dalam dunia ni, yang tidak berbelah bagi, adalah Muslim sahaja. Itu pun ada cubaan untuk menggoyangkan perkara itu. Tapi Alhamdulillah, it's still clear cut. No Muslims today, tak kira awak liberal ke, awak apa aliran sekalipun, awak tidak akan boleh ubah hukum itu. Allah janji akan pelihara dia. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran dan kami akan lindung, Allah kata. Allah akan lindung sendiri. Apa yang Allah akan lindung? Ajaran-ajaran utama dalam Al-Quranul Karim itu akan dilindungi. Antaranya adalah pengharaman sodomi ataupun LGBTQ secara umum. Itu akan dipelihara. We are the last bastion. Agama Kristian berbelah bagi. Dia sudah cut into half. Ada dua camp sekarang ini. Dan dua-dua sama kuat. Dua-dua sama kuat. Agama-agama lain, kita tengok suara mereka tidak begitu jelas dan tidak begitu kuat. Walaupun kalau kita rujuk kepada kitab-kitab asal mereka, kitab-kitab asasi mereka, pendiriannya jelas. Tetapi penganut-penganut mereka tidak jelas hari ini. Dan tidak begitu bersemangat untuk menyebarkan ajaran mereka. So the only community in this world today yang betul-betul strictly defending this position adalah umat Islam sahaja. So kalau kita tak bersuara, tak ada orang lain akan bersuara. Okey, dan EPL ni berapa ramai orang tengok? Berapa ramai orang tengok? Orang lagi minat EPL daripada politik. Okay. Kalau masuk mesej ke apa, biarkan je. So, apa yang Abu Tariqah buat ni, kita kena sokong dia. Dan sebelum itu, player-player macam Ozil, macam Kanute, yang menghadapi risiko apabila mereka bersuara, kita kena sokong player-player seperti ini. We need more like them. Kita tak boleh beritahu pemain-pemain hebat ni, you ada banyak at stake. Kalau you cakap nanti you akan kena ni, you akan kena itu. Ini peluang you untuk jihad fisabilillah. Ini jihad you. Sebab semua orang cakap benda sama. Yang polisnya cakap, saya kalau cakap nanti ustaz, nanti saya kena macam ni ustaz. Yang guru kat sekolahnya cakap benda sama. Ustaz, saya tahu ada masalah ustaz, tapi kalau saya cakap nanti saya kena macam gini-gini ni ustaz. Yang askar punya pun sama juga. Saya bukan tak tahu ada buli-buli ni ustaz. Ada ustaz, tapi kalau saya cakap tak akan berlaku. Yang ustaz pun cakap benda sama. Saya tahulah ustaz, saya kena buat benda macam ni, tapi kalau saya buat, semua cakap benda sama. Sedangkan itu peluang yang Allah berikan untuk kita jihad. Ini jihad kita sebenarnya. Ini jihad umat Islam. Dan ini jihad lembut sebenarnya. This is a very soft jihad. Dan bila kita menentang gerakan normalisasi LGBTQ ini rahmah kepada dunia. Jangan lihat benda ni sebagai a nuisance. Jangan rasa macam kita menyusahkan orang. People just want to watch football. People just want to watch football, Why bring in religion? So tak, this is rahmah. So our question is, this is football. Why you bring in LGBTQ punya agenda? Kan? You dah tarnish football dah. You dah tarnish sport dah. So kalau you bawa masuk benda tu, kita boleh bawa masuk kita punya pendirian. Kita boleh bawa masuk kita punya pendirian. Dan umat Islam kita tak boleh tak boleh ustaz, saya tak boleh ustaz. EPL ni saya punya
hidup mati saya Ustaz. Passion saya Ustaz. Kan? Ada je, saya ada kawan-kawan macam tu. Bukan main hebat lawan LGBTQ. Tapi bila masuk bab-bab tertentu, dia tak boleh nak sacrifice. Just sacrifice by saying, I will not be watching EPL for the next 1 month. I akan unsubscribe for a while sampai ada changes in their policy. Imagine if just 1 million Muslims around the world saying things like that. 1 million terlalu sedikit. Kita 1 billion. Kan, berapa ramai umat Islam yang minat EPL? Ramai. Millions or even billions lah kita boleh kata. So, some pressure needs to be put. Saya seru kepada semua. Dan itu adalah satu seruan rahmah. Ni bukan menyusahkan orang tetapi membawa kasih sayang sebenarnya. Kita tahu kesan buruk LGBTQ kepada sesebuah ketamadunan. Mereka pun tahu sebenarnya. Tetapi mereka tak berfikir panjang sebab apa? Terikut-ikut dengan majoriti, terikut-ikut dengan trend. Padahal kalau kita rujuk kepada academicians mereka, kajian-kajian dalam bidang sosiologi, dalam bidang kesihatan dari segi LGBTQ, kesihatan mental, kesihatan masyarakat, semuanya saya boleh kata, of course bukan semua 100%, tapi kebanyakannya mengatakan bahawa ia membawa kesan buruk kepada masyarakat. Dari segi kerosakan sistem sosial dalam masyarakat, keretakan rumah tangga, kehancuran apa kita kata kerosakan identiti, gangguan kepada mental health, dan perceraian yang berlaku di antara couple gay, lesbian sangat tinggi, lebih tinggi daripada couple biasa. Okey, dan kadar sakit mental di kalangan LGBTQ juga paling tinggi, and they are very vulnerable to suicide. So bila kita kata haram, kita membawa rahmah dan kasih sayang, bukan kita saja-saja nak menyerang orang, nak menghentam, bukan itu. Okey, so don't be shy about it, talk about it, ya. Pemain-pemain Muslim dekat Malaysia pun please talk about it, ya, talk about it. Dan bersempena dengan isu ini, saya nak sentuh sikitlah tentang negara tumpah darah saya lah, Singapura. Baru-baru ini ada sebuah survey yang cuba dibuat oleh seorang pengkaji daripada sebuah universiti di Singapura yang memanggil ustaz-ustazah yang gay dan lesbian, okay, untuk tampil ke hadapan, jumpa dia untuk di-interview, sebab dia nak kaji benda ni. Dia nak kaji, sebab phone saya kat situ. Okey, tak apa. Saya cuba nak ingat balik dalam teks dia tu apa yang dia tulis. Dia nak mengkaji bagaimana proses of becoming LGBTQ bagi orang-orang seperti ustaz-ustaz dan ustazah-ustazah, okey, yang background mereka adalah daripada madrasah, dan bagaimana mereka negotiate dalam keadaan background mereka begitu, tapi dalam masa yang sama mereka identify themselves as LGBTQ, how they negotiate it. Dan isu yang saya sensitif about it adalah timbul isu berkenaan dengan supaya kita boleh menuju ke arah more inclusivity. Itu tujuan dia. More inclusivity. Okey. Ustaz, apa salahnya? Apa salahnya kita izinkan ustaz gay untuk jadi imam kat masjid? Dia gay, dia tak buat. Cuma dia ada kecenderungan suka kepada lelaki contoh. Dia tak buat. Selagi dia tak buat, dia tak berdosa. Itu saya setuju. Ustazah yang lesbian, selagi dia tidak buat, selagi dia tidak promote, dia tidak berdosa. Kalau ada kecenderungan, dia bukan berdosa. Okey. Sama macam seorang lelaki yang ada kecenderungan nak melakukan zina tapi tak melakukan, tak berdosa. Okey, so dia sama saja. Keinginan seks tu tidak dosa. Tetapi apabila awak mengambil langkah untuk melakukannya, maka sudah mula proses dosa itu. Okey, so the intention, the desire ataupun kecenderungan itu tidak termasuk dalam dosa. Kalau bercakap isu itu, saya tak ada masalah. Tetapi sekarang ini adalah isu identifying yourself as an LGBTQ. And orang tahu awak LGBTQ dan orang menerima awak. Okey, saya nak kita bawa kepada first step tu dulu. Pertama sekali, is there a need to identify yourself as LGBTQ? Katalah you ada deep inside your heart, you ada inclination yang pelik. Itu penyakit. Allah uji you. Itu bukan satu kehinaan. You tak perlu rasa malu pun kalau you ada kecenderungan begitu. Macam orang yang ada kecenderungan malas contoh, kan? Memang beranak je malas, kan? Nak isap susu pun malas, kan? Dia beranak, nak merangkak pun malas. Katalah, saya kasih contoh yang ekstrim. Ada je orang yang lahir dengan ada penyakit-penyakit tertentu.
You don't have to be shy about it. You tak perlu malu. Betul tak? But the issue is, should you identify yourself as an LGBTQ publicly? Should you tell the people? Should you tell your employer? Patutkah kamu beritahu pengerusi masjid kamu LGBT? Tak perlu. You tak perlu identify yourself. Tak perlu. Sebab bila dah identify, dia step pertama menuju ke arah normalisasi. Bila dia gay, oh rupanya normal lah. Kan? So there's no need to identify. Tak perlu. You kalau gay, you lesbian, you simpan, minta Allah bantu you. Yang you perlu beritahu you punya inclination hanyalah kepada pakar. Kalau you nak buat hipnoterapi ke, you nak buat conversion therapy ke, I am for conversion therapy. United Nations tak setuju, WHO tak setuju, tapi kami sebagai umat Islam, kami menyokong conversion therapy, dan salah satunya adalah menggunakan hipnoterapi. Hipnoterapi boleh buang addiction to smoking and drugs. So we believe that hypnotherapy can help LGBTQ patients. Okay, cuma saya seru kepada hipnoterapis Muslim ataupun even non-Muslim hipnoterapis, provide this service. InsyaAllah ramai akan datang pada awak. Ini sumber rezeki juga kepada awak. Okay, kalau awak buka jalan ni, awak permudahkan urusan Muslim yang nak berubah, yang tak tahu mana nak pergi. Nak ubah inclination tu bukan senang. Antara caranya adalah dengan menggunakan hipnoterapi. Okay, and hypnotherapy is very powerful dalam bab ini. Okay, so awak hanya beritahu kepada pakar, doktor awak ke, ataupun keluarga terdekat awak ke, it's fine. But for you to identify yourself, tak perlu. Macam identity, saya Melayu, kan, saya Muslim, itu tak ada masalah. Tapi kalau tiba-tiba nak letak kat IC ke, atau dekat resume ke, tak perlulah. Jangan kita sampai pergi ke tahap itu. Okey, itu yang pertama. Nombor dua, mereka nak ke arah more inclusivity atau inclusiveness supaya lebih diterima oleh masyarakat. Kami tak ada masalah golongan maknya, golongan gay bekerja. We don't have a problem. Kita tidak akan diskriminasi mereka. Mereka ada tanggungjawab, mereka ada hak untuk cari rezeki. Mereka ada hak dihormati sebagai manusia biasa. Betul? Mereka ada hak untuk kita layan sebagai manusia yang normal. Kecuali kalau dia duk promote, kecuali kalau dia duk sebarkan, kecuali kalau dia duk tunjuk-tunjuk. Betul tak? Macam contoh Sajat, kan? Itu kita boleh kita kata stigmakan dia. Itu kita boleh kita kata apa nak panggil? Pulau. Okey, itu pulau yang rahmah dan itu pulau yang positif. Samalah macam orang ada COVID, kita terpaksa pulau dia. Betul tak? Pulauan itu adalah kebaikan. Dan dia pun terpaksa pulaukan kita jugalah, dia terpaksa pisah dengan kita. Sama juga dengan orang yang ada penyakit dan dia duduk sebar penyakit dia. Kita kena pulau dia. Itu rahmah bagi dia dan rahmah bagi kita. Kasih sayang kepada dia dan kasih sayang kepada kita. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kumpulan seperti ini, okey, sebelum kita pergi ke situ, dalam masyarakat Islam kita masih ada stigma kepada isu LGBTQ. Betul tak? Masih ada stigma lagi. Maksud dia, kalau ada orang cerita kat kita, dia ni gay tau, dia ni gay, orang yang ada ilmu sikit, dia tak akan marah, dia tak akan pulau. Kecuali kalau dia gay, dia promote tak? Dia bangga tak? Kalau dia promote dan dia sambung tadi, saya bercakap berkenaan dengan stigma tadi. Stigma berkenaan dengan LGBTQ ni, dan bila saya kata LGBTQ ni, saya merujuk kepada orang yang mempromosikan cara hidup itu dan berbangga dengannya. Itu patut distigmakan dan wajib distigmakan. Okey? Tetapi kalau dia, mungkin dia kata, saya tak pilih ustaz, saya kecenderungan ini akibat orang sekeliling saya dan sebagainya, kita tak akan diskriminasi orang seperti itu. Kita tidak akan stigmakan mereka. Kita akan galakkan dia cari rawatan. Tapi yang mempromosikan cara hidup begitu, kami akan stigmakan. So stigma itu sendiri adalah rahmah. Jadi bila nak cuba bawa normalisasi, bila cuba nak bawa elemen inclusivity, itu sudah menyanggahi stigmatization tu. We need to maintain the stigma. Kita perlu mengekalkan stigma itu. So inclusivism ni tak perlu sebenarnya. First, you tak perlu identify yourself as LGBTQ openly. You don't need to do that. Okay, you need to find a therapist. Anda perlu mencari terapis, perawat. Nombor dua adalah kita tidak perlu mempromosikan inclusivity for LGBTQ. Kita promosikan
inclusivity in terms of mencari nafkah, kan, nak buat apa saja yang normal human beings do, to them as a normal human being yang tidak mempromosikan cara hidup LGBTQ dan tidak berbangga dengan dia, we don't have any problem with that. We don't have any problem with that. Okay, so saya mengingatkan dan menyeru kepada masyarakat Islam Singapura khususnya dan masyarakat Islam sedunia amnya, di Malaysia, di Indonesia, di tempat-tempat lain yang mendengar live ini ataupun rakaman nanti, we are the last bastion. Always remember that. Dan ini Allah letak dekat pundak kita sebagai umat Islam, dan kita kena berbangga dengan dia. Kita tak boleh waver, kita tak boleh rasa malu. Kita kena be proud of it. We are teachers to them sebenarnya. We are not students. Kita bukan murid-murid mereka. Kita adalah guru-guru mereka sebenarnya. So we have to understand firstly why. Kenapa Allah haramkan, dan apa manfaat pengharaman itu, dan apa kemudaratan di dalam masyarakat. And talk about it proudly and confidently to your friends, kepada kawan-kawan awak, kepada keluarga awak, kepada masyarakat awak. Talk about it, spread about it, ya, spread it, ya, sebarkan kepada masyarakat. Saya haraplah supaya isu asatizah LGBT ni tidak menjadi satu benda yang normal. Okay, we do not want to know who amongst you is gay or who amongst you is lesbian. We do not need to know, and you don't need to tell us who you are. Okay, dan saya harap kajian tersebut, saya harap niat dia baik. Saya tak tahu, saya tak boleh kata saya tahu 100% tujuan dia, tapi ada beberapa perkataan tu yang membuat kami merasa tidak selesa, membuat umat Islam merasa tidak selesa, dan saya tahu ramai kawan-kawan saya di Singapura juga merasa tidak selesa dengannya. Baik.